Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dalam saluran saya Nur Amirul Azmi, sahabat tani anda. Okey, untuk video kali ni saya datang ke kebun Abang Hafiz untuk kali yang kedua lah. Kali kedua, kalau korang tengok video yang sebelum ni yang kita buat sharing tu, dia masih tengah set up lagi lah dia punya para ni. Tapi kali ni saya datang untuk pantau pula lah, tengok apa yang boleh kita tunjuk ataupun kita share bila dia dah tanam pokok ni lah. Jadi jom kita tengok apa yang ada di dalam kebunnya. Okey, kalau korang tengok macam ni lah dia punya keadaan dia punya kebun lah. Keadaan dia punya kebun sekarang ni pun musim hujan kan. Musim hujan, jadi kalau korang tengok sini belecak, sini belecak, macam-macam lah. Kalau kita tengok kat dia punya yang bawah ni pun belecak lah. Sebab kalau korang tengok video yang sebelum ni, kita bagi tahu kan, saya ada bagi tahu dia punya apa ni, dia punya tanah tak berapa rata kan. Jadi bila dah siap, macam ni lah hasil dia. Hasil dia untuk fertigasi para dia. Jadi kalau korang tengok daripada bawah dia, nampak macam ni lah. Jadi kita tengok pun dia punya label dia, label besi para ni pun nampak sama tinggi kan. Kalau ada lari sikit-sikit tu biasalah kan. Jadi bagi saya ini okey lah, memang okey. Dia punya apa ni, facilities untuk kebun ni. Jadi kalau korang nak buat pun, korang boleh buat kebun yang macam ni. Jadi jom kita dengan Abang Hafiz sekali lah. Okey, jadi jom kita masuk ke dalam kebun, kita tengok apa yang boleh kita jumpa di dalam kebun ni. Jom ah. So, kita tengoklah apa yang kita boleh jumpa. Okey. Hai. Mana kasut tinggi lah? Jadi kita tengok ni. Kita tengah tanam pokok lah, pokok terung ni. Kita buat sulam untuk pokok spare lah. Kalau ada orang nak beli pun kita boleh jual lah kita punya pokok ni. Jadi kalau untuk sistem air hujan ni, kalau korang tengok dulu yang video sebelum ni tak siap lagi pasang ni. Jadi kalau korang tengok kita dah pasang sampai situ. Jadi air hujan tu masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Pernah tengok lah bang, berapa lama satu tangki ni nak penuh kalau ni hujan? Kalau hujan tu sekejap je. Dia ambil air sikit daripada rumah. Oh, daripada rumah sana. Kita tapping kan terus masuk sini. Oh, daripada rumah besar ni masuk sini. Woi. Memang sekejap sangat lah. Sekejap je. Kena buat lebih tu bang. Kena tambah tangki ni. Tambah tangki 20 ubur 20 tangki je. Apa ni? Kita ambil tepi dulu lah. Tepi ni biasanya banyak masalah sikit. Sekejap. Okey. Ini untuk pokok yang pertama. Kalau korang boleh teka ni sebab apa? Mula-mula saya ingat ni sebab kutu trip, tapi ini kesan daripada whitefly, lalat putih. Dan dia punya pokok ni dah mula kena injek dengan virus lah. Dia dah mula nak masuk virus. Pucuk dia dah mula nak kuning-kuning tu kan. Jadi kalau ikutkan tak boleh selamat bang. Kena ganti pokok lain. Tu tadi. Dia nak samakan tak boleh. Apa pun ganti pokok lain ni. Dia dah teruk kan. Jadi macam ni lah. Membuang masa je kalau repair.
Jadi kalau kita tengok yang ni pun, sebelah dia pun lebih kurang sama juga. Lalat putih punya ni. Tapi kat sini kita tak adalah dia punya lalat putih ni, sebab pagi tadi dah kena racun. Tapi tu je lah. Kalau korang boleh tengok dia punya kesan dia macam ni. Tak banyak beza sangat. Yang ni dia mungkin dah teruk sangat kan. Ni sebab ini kita tak perasan awal lah. Actually aku perasan. Tapi aku duk ingat dia trip. Aku bantai racun yang itu hari 3 hari lepas tu. Tripnya ni. Ini ada lagi satu. Kalau korang boleh nampak dia punya ni, dia punya daun ni kesan ulat pelombong daun. Ni dia. Kalau korang jumpa dekat pokok korang macam ni, ni tak ada lain lah. Memang pelombong daun punya kerja lah ni. Selalu pelombong daun ni jumpa dekat pokok timun. Sini banyak pula tadi. Mula. Oh, banyak sini eh? Banyak. Apa teruk daun ni, tapi aku dah sembuh racun dah okey lah. Oh, dah sembuh lah. Jadi tak apalah. Kita tengok yang lain lah pula. Jadi kalau kau tengok dekat bahagian tepi dia macam ni lah. Kita jumpa lagi satu dah. Tak tahu lah. Ni apa? Ladybird. Ladybird. Tapi kalau ladybird ada, memang selalunya buat fly dia. Abuk. Tadi tu kat bawah. Orang kata ladybird good. Kita jumpa lagi satu. Okey, kalau korang tengok betul-betul, ni telur apa? Ni dia. Kalau korang tengok, ini dia nama dia. Kalau nama scientific dia, ni telur dia Helicoverpa amegera. Ini memang dia akan tebuk. Dia tebuk batang. Jadi kalau jumpa macam ni, ambil je lah, buang. Racun ni racun ni lah. Racun ulat pengurit dah batang tu lah. Haiwan dia macam mana? Ulat macam ulat Bulu. Ulat gonggok. Bukan ulat hijau. Ulat hijau tu. Dia akan ni lah. Dia akan balun batang ni. Habislah kalau dia serang habis tu. Matilah pokok. Pokok kalau dia serang dekat bahagian tengah dia, pangkai ni ke apa ke, memang habislah dia punya pokok dia. Kalau kita tengok ni pengurit daun. Tapi itulah, dah tak ada dia punya ni. Dah kena balon dah. Ini pun salah satu kesan tadi lah, telur tadi tu. Yang telur tadi saya tunjuk dia kan. Jadi kalau nak tengok ulat dia ni waktu malam. Kalau tak nak, kena meracun dalam polybag ni. Dia siang dia makan, malam dia makan, dekat matahari nak keluar, dia masuk dalam ni. Masuk dalam kokopit. Sebab tu kita meracun ulat, tak jumpa ulatnya. Orang nak meracun je kan. Patut kalau nak meracun ulat yang jenis macam ni waktu malam lah. Sembuh daun lah, bukan sembuh kokopit. Kalau siang kena sembuh kokopit lah, dia duduk dalam kokopit. Maksudnya kita kena pergi ke tempat dia. Tengok ni yang biru ni, akuan dia ni macam tak sihat kan? Dia macam ini kalau ikut dia punya berkedut dia ni, mula asal ni trip ni. Sebab jumpa whitefly. macam berkedut. Whitefly ni tak banyak lagi ni. Kalau cukup dia dah sampai time banyak dia, kita kena cari je kat mana pokok yang dia duduk. So pokok-pokok ni semua nak kena buang lah? Bukan, maksudnya kita kena cari pokok yang dia boleh jadi ibu pejabat dia. Jadi induk dia. Induk dia, tempat dia ni. Dia mesti ada tempat yang orang panggil apa?
Dia Q dia lah. makna sebelum dia nak masuk ke dalam, dia ada duduk di dalam anak pinak kat luar dia. Jadi kita Biasa musnah pokok buah lah. Pokok mangga lah banyak tak? betul. Ini memang banyak. Macam kau nak buat dulu aku buat apa mangga. Jadi kalau korang tengok tu, ni siapa punya pagar elektrik? Tu pagar elektrik tu, dia punya dawai tu kena daun tu, sebab tu dia berbunyi. Tak. Tu perangkap tu Lagi satu ni kasih dia tu. perangkap lalat buah kita tubuh juga. Okey lah. Tapi kalau cantik, dia duduk kat sana. Tengah-tengah Dalam. Dalam. Dia redup betul. Okay. Jadi kita clear kan ni. Ada apa? Ada babi kat sini. Ada. Bukan tu lah. Tu ada yang bawah tu lagi tu kot. Bawah tu kan. Jaga-jaga kena. Bawah dia pergi lagi bawah. Jadi kalau korang ada pasang pagar elektrik, nak kena selalulah buat maintenance ni. Tak bila waktu musim hujan lah. Jadi kita tengok buah yang orang kata, boleh kata buah sulung lah. Memang buat sulung. Buah sulung lah. Kutu trip. Bukan dalam buah Bukan. Ini kutu trip punya penangan. Jadi berbelak macam ni. Ini kutu trip ni. Jadi Dia jadi macam tu. Kalau macam tu jadi grade C ya. Kalau macam tu. Kalau macam ni, kalau dia boleh besar lagi, dia boleh apa panggil? Dia boleh pergi ke grade B. Kalau dia tetap macam ni je, dia besar tapi kesan dia maintain dekat sini je kan, masih grade B lagi. Okey, trip. Ada. Cuba tengok. Cuba cari dalam tu. Kalau nampak lah. Ada dia menguit dia benda je. Halus je. Macam hama. Jadi macam itulah. Ni kalau korang tengok, ini kena kutu trip lah. Daripada peringkat bunga lagi. Bunga tu, kutu trip tu dia dah balun kat sini dulu. Dekat dalam ni. Kalau tengok bunga dia tu, yang warna hijau tu kan, yang tengah tu jantan dia. Yang warna kuning tu betina dia. Jadi kalau kita nak buat penembungan, kita tepuk macam ni cukup lah. Ataupun kita tepuk pokok ni kan. Jadi elok lah. Sekali kalau kawasan sini kuat angin dia, lagi cantik. Okey, kalau tengok ni buahnya ni nampak okey lah, cantik. Nampak cantik. Tanda-tanda ni. Tanda wifi. Ni kalau macam ni whitefly. Nampak dia punya kuning dia kasar. Tapi tak semua daun yang ada. Dia mungkin waktu peringkat yang pertama mungkin ada pokok yang kena trip. Dia jadi macam kalau daun apa ni, macam yang mula-mula kan dia macam ada menggerutu, dia macam berombak sikit kan. Itu trip. Tapi kalau whitefly dia lain sikit. Kalau buang gini cantik lah ni ya. Kalau dia cantik ni. Kalau macam tu cantik lah. Ni pun cantik ni. Pagi-pagi buat sikit lah.
Keadaan kebun yang lecak ni mempengaruhi ke? Serangga membiak ke apa? Mempengaruhi juga. Tapi paling apa dia? Tu. Ni apa ni bro? Itulah pelombong daun. Pelombong daun. Dia lompat daun. Kalau bagi tadi aku dah sembuh sekali pun enggak. Dia kat bawah daun, susah nak ni kan. Tengok ni kalau bergaris ni. Dia bergaris macam tu. Trip lah. Kalau buah tak cantik tu lah untuk Buat bergaris ni. Tapi biasa kalau buah pertama ni susah lah nak dapat yang okey sikit. biar ke. Okey, kalau untuk paket kuning ni bagus sebenarnya. Dia banyak tak banyak. Kalau kita tengok dia banyak melekat dekat sini ni. Jadi kalau kita nak meracun, kita boleh tengok dulu dia punya serangga apa yang kita nak aim tau. Jadi ni macam ni lalat buah kan. Dia pun membantu juga sebenarnya. Tapi dekat sini kena pasti kan. Kalau macam yang ini dia lompat daun. Banyak lah. Trip pun ada Ni ana yang kecil pun ada ni trip. Jadi banyak trip lah sebenarnya daripada buat fly tadi. Buat fly ni rasa ni buat fly dia. Ada lah. Tak tahulah boleh nampak ke dalam kamera ni. Jadi kalau ikut dari segi keseluruhan dia okey lah pokok ni. Okey Okey. Lagi ada apa nak tunjuk lagi? Yang pelik-pelik. Ya, aku nak komen tanya kau. Aku nak ni aku tiang ni aku plan nak letak. Ni perangkap. Ni tiang ni. Dia punya jarak ni sesuai ke tidak ataupun terlalu dekat ke? Panas ke? Aku tak ada tempat redup lagi nak letak. Tapi kalau ikut ni tempat dia tempat panas, tak sesuai. Dia dapat yang tadi macam pokok tadi tu kan. Di bawah pokok. Memang penuh dia punya lalat buah ni. Sebab nanti kalau kita ubuh dekat sini nanti, kita gantung bila tengah hari, lalat buah memang tak datang ni. Jadi kita kena carilah pokok. Rumah orang, tanah orang lah pula. Pokok tu. Kebun tu lah Fahim. Bahagian sebelah sini lah, sebelah sini kau tanam. Dekat kita tanam dekat pokok apa tu pokok apa sawit Sawit tu. dekat bawah dia tu ke. Itu yang Kalau tiang yang ada dekat sana tu tak boleh, tak sesuai. tak sesuai. Dia kena terkena cahaya matahari, tapi kalau nak buat juga kena berbumbung supaya jangan panas. Itu satu, tapi jarak dia dengan plot kalau macam ni kira dekat ke, okey ke, tak boleh ke? Kalau dari segi jarak tak kisah sangat. Jarak tak kisah sangat. Tak kisah sangat. Aku punya kebun cili aku tu, aku gantung atas dia je. Sebab ada orang cakap jarak terlampau dekat tak boleh, nanti menarik ni sebab dia kata hormon ni satu kawasan sini dia akan datang. Macam kau advice tadi lah. Dia tak tahulah, tapi Abang Husin tu tak ada banyak salah sangat pun. Dia tanam, dia ubur perangkap apa ni? Perangkap lalat buah ni pun keliling juga, keliling kebun dia. Tapi dia ubur tempat yang redup lah. Dia tak ada sangat dia punya orang kata apa? Masalah dari segi buah kena attack tu. Lagi ada pokok yang teruk? Yang paling teruk tadi yang kat depan. Yang lain tu aku rasa okey lagi. Macam lebih Sini lain ni tak ada sangat. Yang sana tu. Yang belah sana tadi. Sebelah sini ni banyak. Sebelah sini banyak yang tu lah tadi kena apa pelombong daun tu. Jom tengok. Aku baru ni tapi jadi sumber racun. Dia dah dikabur sikit. Yang ni buat dua pokok Okey tu okey lah, tapi tak berapa sesuai lah, pokok terung ni besar. Buat dua pokok tu kan. Ini 30 time boleh dapat ni. Pastilah. Dah pasti. Dua tu biasa. Tiga tu yang keluar biasa.
Tiga semua sudah. Ah. Aku baru pro ni bagi tadi. Ni air kurang ke sini? Sebab pokok kecil. Ha. Ni tanah lambat. Ini tanah lambat. Oh, tanah lambat. Lambat 2 minggu ya. Dia kurang. Benih tak Sebab cukup. benih tak Oh, cukup. benih tak cukup tu. Ada 3-4 baris yang lambat. Oh. Ah, tak apa. Lambat sikit tak apa. Jangan lambat terus. Tapi dia dah kejar lah. Ha. Kalau tengok ni dia dah kejar Dah lah. kita check lah. Ada tu nampak lagi. So dari segi general okey lah. Ah, kalau dari segi keseluruhan okey lah. Tak ada teruk sangat. Ada yang teruk lagi daripada ni pun ada. Ha. Ini kira boleh bagi B+ lagi ni. Ha, average dia. Aduh. Jadi kalau tengok dekat sini, masalah kutu trip dengan whitefly lah. Apa je Ha. Tapi itulah, kalau macam rumput ni nanti kalau boleh clearkan cepat lah. Dia bukan apa tau. Sebab kalau kita clear rumput ni kan, kita dah racun habis tu, serangga prosak dia takkan duduk kat rumput, dia duduk kat sini. So jadi senang nak bunuh lah. Senang kita nak bunuh dia. Dia dah memang berkumpul kat pokok kan. Memang ada orang kata kalau boleh kita tak nak dia pergi kat pokok. Tak macam mana pun dia akan pergi kat pokok. Tapi kalau dia beranak pinak dekat rumput, lagi kita susah. Kita tak sembur rumput kan. Jadi kita Okey. kita ni je settlekan masalah rumput ni. Nak meracun air semua. Boleh racun ni Bi. Pasal air macam ni dia punya racun ni lembut. Dia punya akar lembut. Boleh ikan racun. Ni tak tahulah apa spesies ni. Ready bird eh? Ini tak pernah jumpa pun. Ini kalau orang yang cinta serangga dia tahulah. Kita boleh tengok kalau kita tanam secara vertigasi dekat bawah kan. Kalau korang tengok kelebihan vertigasi para, ni lah. Ini dalam air ni, rasanya dekat setengah jengkal pun ada. Jadi kalau letak polybag korang dekat situ, memang betul-betul makan air hujan je lah, air tanah. Jadi kalau siapa yang berhajat nak buat para, inilah salah satu kelebihan dia. Memang kos dia agak tinggi, tapi rasanya berbaloi kot lah buat bang. Baloi lah. Pening dengan air. Tak pening je nak angkat polybag ke apa ya. Racun rumput keadaan macam ni okey kan? Racun rumput tak apa, boleh lah. Cuma kalau cantik, kalau nak meracun tunggu bukan musim hujan lah. Dia dah mula nak kering tu kan. Nak tunggu bukan musim hujan ni sampai bulan 2 ni. Pakai racun ni dulu. Sentuhan dulu. Balon sentuhan dulu. Sekarang kita masuk racun yang mahir-mahir tu pula sekarang. Rugi pula. Adakah patut rumput semak ni sebab tu banyak trip? Banyak pun salah satu juga. Ni dia. Dia duduk kat situ beranak pinak dulu. Dia bila kita tak buang rumput kan. Contohnya lah kalau kita racun dekat sini, ada yang terselamat kan. Dia pergi kat rumput. Bila pergi kat rumput, dia makan nutrien rumput tu dulu. Dia buat dia punya koloni dia dulu. Nanti dah cukup baru dia datang balik. Kalau kau tengok, ni dia. Ulat pelombong daun. Dekat tempat Abang Husin tak ada ni. Tak ada. Tak pernah saya jumpa sekali pun ulat pelombong daun ni. Jadi banyak. Dekat sini kira package lah. Dekat bawah ni boleh letak lah. Mana perlu letak satu? Ha? Manggis aku letak satu.
Pokok manggis. Bawah pokok manggis tu, belakang. Oh ni pokok manggis ni. Tapi rasanya ini lagi cantik kot. Tak sini. Alih kan. Jadi kalau korang tengok itu dia punya pangkat lalat buah tu. Dia memang kalau waktu tengah hari, bukan nak kata daripada tengah hari, daripada pagi sampai nak naik tengah hari tu, sampai ke petang tu dia panas. Jadi kalau lalat buah nak datang, memang dia tak masuk tu kalau ada hormon sekalipun. Sebab dia tong tu dia jadi panas. Jadi korang kena alihkan tempat yang redup lah. Jadi dia tak boleh lah dia datang masuk dalam perangkap tu. Jadi kalau korang buat tu, kena cari yang tempat yang redup. Ada setengah tu dia kata dia punya perangkap tak masuk. Bila saya tengok, dia punya botol dia tu kena ni lah, kena panas punya cahaya. Jadi dia tak nak masuk. Okey, kalau korang tengok ini kena trik. Daun dia berombak macam ni. Tapi ni cepat lah. Ni masa kena kutu trik ni, daun dia berombak macam ni masa dia dalam keadaan pucuk macam ni. Jadi bila dia dah besar, dia berombak macam ni. Jadi kalau dia trip ni datang waktu besar, daun dia tak berombak macam ni. Jadi dia kena waktu ni, waktu kecil-kecil ni, pucuk ni kan, dia dah berkumpul banyak. Bila dia dah besar, dia jadi macam ni. Jadi memang tak boleh ubah lah daun tu. Daun tu tak boleh ubah lah. Jadi kita kena tunggu pucuk baru lah. Nanti kalau kita tengok pucuk yang ni, bila dia besar dia jadi macam ni juga. Ini dia jadi macam ni lah. Nampak? Kita jumpa telur je. Banyak ni ulat ni. Kena jaga-jaga tu. Tapi ulat dia yang sprayer tu, dia racun tu, dia bunuh ulatnya. Telur tu dia tak. Betul. Masalah, memang masalah. Ini cukup time dia ni, dia punya koloni kuat. Dia balun habis satu kebun ni. Serius? Sebab tu kita kena meracun waktu malam. Ni cari dia punya Helicobacter ni. Dia punya rama-rama dia tu bentuk tiga segi. Coklat warna tiga segi. Okey. Sini tak ada? Aku rasa aku tahu. Dekat. Ni tak ada. Waktu malam ni dia tak nampak dah warna kuning ni. Kalau korang tengok, inilah. Tak ada rama-rama tu. Kalau Abang Husin, tempat Abang Husin pun banyak tak? Masa saya tanam cili pun banyak juga dia punya rama-rama tu. Jadi ni kalau korang tengok, kesan daripada kutu trip lah. Daripada awal lagi ni, daripada peringkat bunga ni. Kenapa saya kata peringkat bunga? Bawah dia dah putih. Dia dah macam ni. Mana masa waktu putik bunga tu, dia duduk, bunga betina dia dekat sini dengan bunga jantan. Dia dah duduk keliling ni. Dia dah duduk keliling. Lepas tu bila dia keluar, bunga tu keluar, dia teruslah makan. Jadi, dia makan dalam ke cuma color dia, kulit dia? Kulit dia lah. Dia sedut nutrien dia. Bila dia sedut nutrien tu, yang jadi buah dia ungu, dia tak sekata. Sebab dia dah sedut nutrien tu. Tapi buah dia still boleh makan lah, cuma tak cantik. Cuma tak cantik lah. Kalau kita jual, Grade turun lah. grade jatuh lah. Silap tak ada grade kan. Pasal lambat je lah. Ni ada dia punya lava dia. Lava dia ada sini. Tapi tak banyak lah sebab mungkin dah sebab racun. Itu dah berapa kali je meracun kan. Jadi tak banyak lah. Ifat sekali 4. Campur ni 5. Untuk seminggu 2 minggu. Mana? Daripada start tanam. Ni SST berapa? 44. 44. Ni kalau korang tengok ni pukul 44 lah. Isi berapa bang? Sekarang ni dah 1.0. 1.0. Kalau korang tengok pun isi yang macam ni pun untuk Abang Husin punya pun sama lah. Isi dia 1.0. 1.0. Pam jalan pagi, AB, tengah hari, petang. Air kosong lah. Sama lah macam Abang Husin. Jadi kalau korang tengok ini pokok SST 44.
Isi satu ekor kosong. Bagi sekarang ni bagi apa? Tunah, bunga, buah. Tunas. Tunah lagi lah. Masih bagi tunah lagi lah. Sebab dia tak sekata lagi dia punya. Jadi kita tak bagi bunga lagi bukan sebab apa? Sebab bunga pun tak banyak lagi, buah yang keluar pun tak banyak lagi. Jadi kita layan tunah dululah untuk naikkan dia punya tunas-tunas dia tu. Okey, B+. Ipan, Tapi B+ lah. Tapi average. pokok ni kalau ikut yang kalau betul-betul teruk lah. Betul-betul teruk. Ada 1-2 pokok je. Yang teruk tadi itulah macam Teruk lah. macam yang tu tadi kan. kan. Bila kita tengok kita tahu pokok ni memang betul-betul penyakit. Yang lain-lain tu kita kena perhati betul-betul lah baru kita Baru nampak. Sebab tu kalau kita nak meracun kita kena perhati dulu pokok. Sebelum nak meracun kita nak tentu nak pakai racun apa. Kita bukannya pakai jadual minggu ni pakai racun tu, minggu ni pakai racun tu, minggu ni itu yang sampai 10,000 tu racun. Tengok kalau Abang Hafiz tanya dia buat kebun sebelum ni racunnya 10,000. Habis untuk racun saja. Lepas tu dia punya sukatan dia pun main shadow tak ikut label. Kayangan dia tu. Kayangan punya kebun. Tak apa, dia dana orang ada ni tak apa. Dana surplus. Bantuan sana, bantuan sini.